Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Azrin. Hari ini kita nak sambung topik baru dalam tajuk fotografi kita, iaitu dengan topik 4.17 menghasilkan karya fotografi. Kita ada 3 bidang utama dalam fotografi. Yang pertama adalah fotografi editorial. Yang kedua adalah fotografi kreatif. Dan yang ketiga adalah fotografi komersial. Okey, pertama, fotografi editorial. Fotografi editorial ni kegunaannya adalah untuk menghasilkan gambar yang menyokong kepada artikel ataupun teks, terutamanya untuk kegunaan surat khabar, majalah, buku teks dan juga artikel-artikel dalam internet. Gambar yang mengiringi artikel tersebut mestilah yang menceritakan secara visual keseluruhan cerita berita. Dalam fotografi editorial ni juga ada 3 genre utama. Yang pertama adalah genre foto, yang kedua adalah fashion, dan yang ketiga adalah fotografi landscape. Jenis fotografi yang kedua adalah fotografi kreatif. Fotografi jenis ni, dia tak terlalu terikat kepada mana-mana peraturan fotografi. Asalkan ianya cantik, ianya mempunyai nilai artistik, ada mesej, ada maksud, itu pun dah cukup. Jadi fotografer untuk bidang fotografi kreatif ni biasanya dia hanya mementingkan kepada penyampaian mesej ataupun teknik-teknik fotografi yang dia inovasikan, cara-cara baru yang mungkin tak orang lain buat. Sebagai contoh, kita ada fotografi yang macam ni. Yang ketiga adalah fotografi komersial. Fotografi komersial ni adalah untuk pengiklanan produk, utamanya dalam bidang fashion dan juga perkhidmatan. Hasil fotografi komersial ni biasa digunakan untuk percetakan dan juga untuk media sosial. Fotografi komersial ni juga dibagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama adalah fotografi untuk arkitek, kedua fotografi persekitaran, yang ketiga makanan, keempat produk, dan yang kelima untuk fashion. Untuk fotografi arkitek, jurugambar akan mengambil gambar secara kreatif bahagian dalaman rumah ataupun bangunan. Jurugambar akan membuat susun atur pencahayaan untuk mendapatkan hasil gambar dalaman rumah yang lebih menarik. Kedua adalah fotografi persekitaran. Fotografi persekitaran ni adalah fotografi yang merakam gambar berkenaan tentang persekitaran, tempat kerja, perkhidmatan ataupun sesuatu tempat. Jenis yang ketiga adalah fotografi makanan. Yang ni mesti ramai yang buat secara tak sedar. Fotografi makanan gambar apa? Ialah gambar makanan. Ianya memberi penekanan pada menu-menu makanan untuk diiklankan. Sebenarnya tanpa sedar, apabila kita ambil gambar makanan di sebuah kedai dan kita upload ke dalam media sosial, kita telah mempromosikan makanan daripada kedai tersebut. Tetapi untuk tujuan yang lebih komersial, fotografi makanan mestilah dilakukan dengan mengambil kira faktor-faktor pencahayaan, komposisi, supaya gambar makanan yang dihasilkan nampak lebih menarik dan lebih menyelerakan. Yang keempat adalah fotografi produk. Fotografi produk memberi gambaran yang lebih terperinci tentang satu produk yang hendak dijual. Contohnya, iklan smartphone, iklan TV dan juga iklan barangan harian. Semuanya memberikan satu fokus. Fotografi jenis ini memberi penekanan kepada ciri-ciri terpenting sebuah produk untuk menarik perhatian pembeli dan pengguna. Sebagai contoh, iklan telefon pintar memberi fokus kepada ciri-ciri utama telefon tersebut. Yang kelima adalah fotografi fashion. Fotografi fashion tujuannya untuk mengiklankan fashion-fashion terkini di dalam majalah dan juga bahan-bahan bercetak yang lain. Fotografi jenis ini akan memberi fokus kepada fashion-fashion yang terkini dan juga yang trending dalam pasaran masa kini. Sebenarnya, kita boleh hasilkan sendiri kelima-lima jenis fotografi ini, tapi mestilah mengambil kira tentang pencahayaan dan juga komposisi. Komposisi kita dah belajar daripada tajuk rule of third sebelum ni kan. Jadi sepatutnya susunan-susunan gambar semua dah faham. Penekanan pada kali ini sepatutnya lebih kepada pencahayaan. Aspek pencahayaan ni penting supaya kita dapat menghasilkan hasil karya fotografi dengan cahaya yang rata dan sekata. Sedikit tips tambahan, kita sebenarnya boleh gunakan satu sumber cahaya saja untuk hasilkan satu foto yang dramatik. Tapi sebelum itu kita kena faham dahulu tentang penyebaran cahaya. Okey, ini kesan cahaya apabila kita hanya menggunakan satu sumber cahaya sahaja. Cahaya yang dihasilkan nampak keras dan menimbulkan banyak bayang pada sebelah subjek. Dan ini adalah hasil gambar apabila kita menggunakan dua sumber cahaya. Gambar yang terhasil akan nampak lebih rata
dan kurang bayang-bayang pada mana-mana bahagian subjek. Langkah seterusnya adalah untuk kita mengalihkan kekuatan sumber cahaya mengikut keperluan. Jika kita perlukan cahaya yang lebih kuat, kedepankan sumber cahaya. Bila kita perlukan cahaya yang lebih lembut, tolakkan ke belakang sikit sumber cahaya. Tetapi pencahayaan ini pun ikut keperluan. Kalau kita perlukan satu saja, kita gunakan satu. Kalau kita perlukan dua, baru kita gunakan dua. Ianya bergantung kepada hasil gambar yang kita nak dan juga kreativiti kita. Sebenarnya, kita boleh buat sendiri semua cahaya ni secara DIY. Banyak tutorial tentang penghasilan pencahayaan secara DIY untuk kegunaan fotografi boleh didapati daripada sumber YouTube dan juga laman web persendirian. Okey, untuk sudut DIY kali ini, kita akan cuba hasilkan kita softbox. Kita perlukan satu sumber lampu ataupun nak guna dua terus siap pun boleh. Dan juga kita perlukan diffuser. Kat sini saya gunakan tisu. Tisu ni kita boleh gunalah tisu yang mana-mana pun, asalkan ianya telus cahaya. Caranya mudah. Kita ambil satu helai tisu. Pastikan tisu tu telus cahaya lah. Letakkan pada depan sumber cahaya kita. Kalau lampu lah. Kalau torchlight. Ataupun kalau dah tak ada sangat, kita punya phone ni ada flashlight kan. Kita letak je lah ke depan flashlight dia ni. Cover betul-betul depan flashlight supaya kita dapat lembutkan cahaya tu. Okey, ini adalah cahaya kalau kita direct ambil daripada kita punya torchlight ataupun flash telefon kita. Kalau kita nak ambil gambar menggunakan diffuser ni, kita cuba lembutkan sedikit cahaya yang keras tadi tu dengan melapikkan dia kat sini. Kita akan dapat cahaya tu akan lebih lembut lagi lah. Jadi dah kurang sikit. Okey, ini adalah apabila kita menggunakan dua sumber cahaya yang telah diletakkan tisu ataupun diffuser tadi. Cahaya yang dihasilkan nampak lebih lembut dan sepatutnya kurang bayang-bayang. Okey, untuk fotografi kreatif pula, kita boleh gunakan pencahayaan lebih kreatif. Contohnya kita gunakan plastik untuk sinar warna macam ni ataupun yang berwarna macam ni. Kita letakkan dia di depan kita punya sumber cahaya macam ni. Okey. Cuba kita akan dapat creative lighting yang kita boleh ubah cahayanya secara manual. Satu lagi. Biru. Apabila kita dah dapat gambar kita shoot tadi tu, dalam phone kita juga kita boleh edit dia punya white balance ataupun kecerahan, hue, saturation seperti mana yang kita nak lah. Jadinya sekarang ni saya gunakan apps yang paling mudah yang ada pada setiap phone, iaitu fungsi edit. Okey, kita buka perisian Google Photos kita. Pergi ke kamera, kita pilih gambar yang kita nak tadi. Kemudian tap ikon edit dekat bawah ni. Okey, untuk versi Google yang saya guna, Android yang saya guna, dia ada option yang macam ni. So saya nak adjust brightness. Okey, ke kanan kecerahan gambar tu tadi, ke kiri dia akan menggelapkan. Kemudian kontras, ni adalah untuk mengawal titik hitam ataupun black point. Okey. Kemudian saturation ke kanan untuk kekuatan warna pada gambar. Ke kiri kita akan dapati warna tu dia akan jadi lebih pucat lah, sebab profil warna dia dah kurangkan, tinggal grayscale ni saja. So kita nak ambil yang tengah-tengah lah, jangan terlalu kuat sangat sebab nanti dia akan nampak gambar tu tak natural. Kemudian warmth adalah suhu gambar. Ke kanan akan nampak lebih panas dengan cahaya kuning, ke kiri akan nampak lebih sejuk dengan cahaya berwarna biru. Okey. Kemudian done, kita pergi ke crop. Ini adalah
setting untuk kita setkan saiz gambar. Kat mana gambar ni kita plan nak gunakan. Kalau just untuk poster bersaiz A4 atau A3, kalau kita crop dekat macam ni pun, bila kita print, dia tak akan nampak pixelize lagi lah. So katalah kita nak ambil bahagian ni, kita pilih lah. Okay, kalau kita nak letak pada Instagram contohnya, kita ambil square. So kita ambil square. Kalau kita cropkan lebih dekat pun, saiz dia akan constraint yang sama lah. Kita akan lari. So jangan risau. So tinggal pilih je gambar tu bagaimana yang kita nak. Save copy. Okay, dan ini adalah hasil gambar yang kita dah edit dalam perisian aplikasi Google Photos. Okay, kalau kita nak editor yang lebih advance lagi, saya cadangkan kita install Adobe Lightroom yang free pun tak apa. Bila kita buka perisian kali pertama, kita perlu import dulu gambar yang kita nak. So kita tap ikon bawah tu, pilih dekat mana gambar tu tadi berada, kemudian kita pilihlah gambar, add. Okay, kemudian buka all photos, pilih gambar yang kita import tadi. So dalam Lightroom ni dia ada lebih banyak adjustment yang kita boleh manipulasikan dia. Tapi kita nak yang paling minimum aja. Contohnya kita nak buat kecerahan dulu, pergi ke lights, kita ada option untuk exposure untuk naikkan kecerahan gambar tu, kontras untuk naikkan kontras gambar, dan banyaklah kita punya option kat sini. So kalau tak pasti, kita jangan ubahlah, tak masuk syllabus kita kan. Nak try boleh. Okay, kemudian kalau dah okay, biarkan kita pergi ke ikon adjustment seterusnya, iaitu white balance. Kat sini ada temperature. Ke kiri dia akan jadi nampak lebih sejuk suhu dia, ke kanan dia akan nampak lebih panas. So biasanya untuk fotografi makanan, kita nak gambar tu nampak agak panas sikit lah, supaya nampak menyelerakan. Okay, kemudian tint dia, kalau perlulah vibrance adalah kecerahan, kekuatan warna tu. So untuk fotografi makanan, sesuai lah kita naikkan dia punya vibrance. Hue and saturation jangan terlalu lebih, sebab dia akan nampak gambar tu tak natural sangat. Okay, ada option lain lah kat sini, tapi itu biasanya itu je lah yang kita akan gunakan. Okay, kalau dah siap, okay, tap pada ikon ni, save to device. Dia akan save. Okay. Okay, salah satu keistimewaan Adobe Lightroom ni adalah kita boleh copy setting-setting yang kita dah buat tadi. Tap pada 3 point tadi tu, copy settings, kemudian keluar dan pilih gambar yang lain pula. Contohnya saya ambil gambar yang belum edit lagi, yang macam ni. Kita tap pada 3 titik tadi tu, paste settings. So dia akan gunakan setting yang sama pada gambar yang lain. Jadi kalau kita nak edit gambar lebih banyak, kita just gunakan features yang ni. So dia mempercepatkan lagi lah kita punya proses editing ni tadi. So itu saja. Selamat mencuba.